kenapa Joe Biden memilih menerbangkan 8,500 tenteranya ke Ukraine? Kenapa tiba-tiba krisis Ukraine yang dah berlanjutan lebih 2 bulan ni baru semalam menjadi drama besar di Amerika? Saya percaya dia adalah divert, iaitu ingin meredakan tekanan ekonomi Amerika dengan memindahkan Amerika ke kancah bersedia untuk berperang sebagai salah satu cara divert politik. Jadi saya fikir kata bagi mereka yang bertanya mengenai krisis yang saya nak cerita yang hari ini, Joe Biden adalah orang yang pertama mengadakan sidang maya pada bulan November dengan Presiden Alexander Putin. Alexander Putin berada di Kremlin dan dia berada di White House. Kedua-dua berbincang dan kedua-dua bersetuju bahawa tidak akan berlaku pendudukan tentera Rusia ke atas bumi Ukraine, di mana Rusia tak akan menyerang jirannya Ukraine dan Ukraine adalah bekas tanah jajahannya. Jadi walaupun Rusia telah menempatkan 40,000 tenteranya dengan artileri darat, iaitu untuk melakukan serangan darat pada bila-bila masa, yang menyebabkan dunia jadi bimbang, Joe Biden adalah orang yang pertama menyebelahi Rusia dengan memberitahu kepada EU, Kesatuan Eropah dan juga NATO. NATO adalah pakatan yang Amerika sertai, tetapi fokusnya berada di Eropah. Dengan mengatakan bahawa Rusia tidak akan menyerang. Ini kata Joe Biden 2 bulan dulu. Dan Joe Biden pula menjadi kelihatan pro-Rusia. Ketika itu EU mengatakan mustahil dia tidak akan menyerang. Dia telah menempatkan 40,000 tentera dia di 6 ketumbukan penting. 6 ketumbukan itu adalah 6 platform yang berada di sepanjang sempadan dia dengan Ukraine. Berarti dia akan masuk daripada Donetsk tu yang di bahagian Crimea sampailah di bahagian selatan yang bersempadan dengan Siberia. Dia akan masuk dengan penuh. Jadi kata pakar-pakar perang daripada EU, tidak ada sebarang logik untuk menempatkan semua tentera dia di garisan sepadan, membawa masuk pasukan artileri dia di semua garisan sepadan kalau dia tidak berniat untuk menyerang. Biden mengambil langkah dengan menganjurkan pusingan ESCO. ESCO ni adalah Pertubuhan Perlindungan Keselamatan Eropah untuk berdialog di peringkat pegawai tinggi dengan Rusia. Dialog itu dibuat pada bulan Januari, awal Januari. Gagal. Jadi 2 kali kegagalan untuk mencapai rundingan, di mana Rusia mengeluarkan syarat dia hanya akan mengundurkan tentera dia sekiranya Kesatuan Eropah menolak permohonan Ukraine untuk menjadi ahli Kesatuan Eropah. Kenapa Rusia tak mahu Ukraine menjadi ahli Kesatuan Eropah? Kalau Ukraine menjadi ahli Kesatuan Eropah, automatik Ukraine akan menyertai NATO. Kalau Ukraine menyertai NATO, maka peluru berpandu daripada Kesatuan Eropah boleh diletakkan di bumi Ukraine dan dihalakan dengan dekat menuju ke Moskow dan juga menuju ke semua kem-kem ketenteraan dan juga kem-kem penting Rusia. Jadi Rusia kata, aku mempunyai jarak yang jauh untuk menyerang kamu, termasuk Amerika. Tetapi kamu mempunyai jarak dengan menggunakan Ukraine untuk menyerang aku. Jadi kata dua yang dikatakan oleh Rusia, mereka hanya akan mengundurkan tentera sekiranya ada jaminan daripada Kesatuan Eropah bahawa Ukraine tidak akan diterima dalam keluarga Kesatuan Eropah. Akhirnya pada peringkat awal, Amerika memainkan perangan neutral dengan mengatakan bahawa Kesatuan Eropah tidak akan dapat menerima apa yang Rusia nak. Dia jawab. Tapi pertama dia jawab kepada Rusia. Tapi waktu yang sama, Biden telah memberitahu Kesatuan Eropah bahawa Rusia tak akan menyerang. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, pada 24 hari bulan Januari, Biden yang dalam PC mengeluarkan perkataan son of dahsyat tuan-tuan, pressure dia dalam PC tu. Benda tu dirakamkan viral di Amerika. Di mana orang terkejut, seorang presiden yang mempunyai personality seperti seorang datuk kerana dia 70 tahun lebih. Seorang presiden yang mempunyai perawakan seperti seorang bapa. Dia kata, what kind of question son of the... Dia marah satu wartawan yang menekan soalan mengenai beberapa polisi dia yang dia anggap tidak betul. Ketika dia dah setahun, waktu tu dia setahun menjadi presiden. Dia meraihkan setahun. Jadi Biden, selepas setahun dia menjadi presiden, banyaklah kegagalan dia yang ketara. Pertama, kegagalan dia menangani wabak. Yang kedua, kegagalan dia kerana genap setahun je bulan Januari, indeks harga pengguna dan kadar inflasi di Amerika meningkat 7%. Pada Januari juga, dia kelihatan gagal untuk menangani konflik yang sedang tegang di Rusia, di mana dia tak boleh nak convene. Sama ada dia nak convene NATO, ataupun EU, ataupun dia nak convene Rusia. Di tengah-tengah sekarang ni tuan-tuan, tiba-tiba 24 bulan Januari, dia mengambil keputusan menerbangkan 8,500 anak muda Amerika dalam skuad elit untuk masuk. Gambar dah ada dah. Maksudnya 8,500, saya tak tahu berapa ribu. Tapi saudara boleh melihat semua visual-visual di online. Pendaratan anak-anak muda Amerika daripada skuad elit untuk masuk dan berada di bumi Ukraine. Dan dia terus saja mendapat sokongan Perancis.
Di mana Perancis juga mengatakan bahawa tindakan Amerika disokong kerana kesatuan Eropah berada dalam posisi percaya bahawa Ukraine akan diserang oleh Rusia pada bila-bila masa. Joe Biden ni tuan-tuan, orang tua yang saya lihat pada ketika krisis ni sedang memuncak pada bulan Disember, sangat tenang mengadakan sidang media dengan Presiden Rusia Boris Yeltsin. Presiden Rusia Alexander Putin, yang menasihatkan Eropah untuk cool down. Dia kata Rusia dah bagi tahu dalam jaminan sidang tersebut Rusia tak akan menyerang. Tiba-tiba dia menjadi batu api yang paling besar. Pada 24 Januari dengan dia yang pertama menerbangkan tenteranya. Ini adalah langkah divert di mana Amerika mahu melupakan rakyat dia. Ini yang saya panggil tahu, taktik lapuk old and dangerous. Nanti taktik lapuk akan digunakan, nanti saya sentuh pula tentang kerajaan Malaysia akan menggunakan taktik lapuk yang sama. Apabila Amerika berada dalam satu masalah yang presiden adalah orangnya, iaitu ekonomi. Kamu yang bertanggungjawab terhadap ekonomi Amerika. Presiden telah memilih untuk menanam semangat nasionalisme. Bahawa anak-anak muda Amerika telah pergi. Dia nak ulang balik. Dia percaya rakyat Amerika ni bukan sebodoh. Dia ingat rakyat Amerika masih berada dalam mentaliti perang Korea, perang dunia kedua, perang Korea dan perang Vietnam. Dia ingat rakyat Amerika yang menjadi penduduk Amerika sekarang adalah generasi tahun 41-45 dalam perang dunia kedua, tahun 50 tahun 49 tahun 52 dalam perang Korea, ataupun generasi tahun 67 hingga tahun 75 dalam perang Vietnam. Presiden ini telah menerbangkan 8,500 orang dia ketika krisis ekonomi sangat teruk di Amerika, dan Amerika dijangka menjadi makin teruk pada bulan Februari. Dengan meletakkan 8,500 tentera dia di Ukraine, ketika sebulan dulu tuan-tuan, sebelum penyakit ekonomi datang, dialah orang yang paling diplomatik. Dia satu-satunya pemimpin dari Demokrat yang memimpin Amerika sebagai presiden yang ke-46 dalam sejarah yang paling neutral apabila berhadapan dengan musuh. Dia telah memilih untuk melakukan perkara tersebut. Jadi kalau saudara tanya dengan saya, apa yang sedang berlaku di Ukraine? Dia adalah tactical war bagi kedua-dua presiden. Ini permainan para presiden. Kalau menulis sebuah cerpen, tuan-tuan, kan saya selalu memindah kisah politik saya dan cerpen-cerpen saya. Yang saya panggil sekarang ini adalah permainan dua presiden. Di mana Joe Biden ingin menjadikan Amerika hilang fokus terhadap masalah kesakitan dalaman, internal pain tentang ekonomi, dengan mengulang semula cara lapuk yang saya akan sebut nanti pula pada saudara. Kalau saya tak larat, saya sambung besok untuk memberitahu bahawa jangan balik pada mentaliti lapuk politik Malaysia. Sama, Amerika sedang mengalami politik lapuk, di mana Joe Biden merasakan dia boleh mengulangi apa yang Nixon lakukan. Dia boleh mengulangi apa yang J.W. Bush lakukan. Bush dulu serang Iraq. Dia ingat dia boleh mengulangi apa yang dilakukan oleh presiden-presiden yang berasaskan Demokrat, iaitu Parti Demokrat ni daripada dulu. Dia sangat keras terhadap dasar luar. Dan Biden pun terlibat. Biden pergi ni perang tak mungkin berlaku. Tetapi sentimen akan dibakar dengan mengatakan inilah presiden yang menggerakkan kembali Amerika Syarikat sebagai penstabil dan juga sebagai polis dunia untuk melindungi sebuah negara Ukraine yang akan dibuli oleh Rusia. Sebuah kuasa besar yang walaupun telah jatuh kerajaan komunisnya, tapi masih lagi berperangai seperti komunis. Inilah yang boleh ditawarkan oleh old and dangerous worldwide kepada kita. Itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, saya akan bagi tahu bermula drama bab pertama, dan drama ini tidak akan bermula kalau bukan kerana Amerika mula merasa mereka akan diserang oleh kemesyatan ekonomi yang teruk pada suku pertama tahun 2022. Jadi untuk memindahkan internal pain ataupun internal pressure, maka Amerika dengan kelang kabut menerbangkan 8,500 anak muda dia, yang saya jangka masuk secara berperingkat-peringkat, dan kemudian kita akan lihat apakah fasiliti artileri yang akan dibawa oleh pengangkutan udara dia pula untuk diletakkan di bumi Ukraine sebagai permainan untuk mengalih tumpuan rakyat Amerika. Tapi benda ni tak akan work. Biden akan menjadi seorang presiden lebih banyak dimaki oleh rakyat Amerika. Dan dia akan menjadi lebih teruk maki reporter lepas ni. Saya terkejut tuan-tuan. Saya tak pernah dengar tau. Trump dulu pun tak pernah keluar perkataan. Perkataan yang kasar ke atas wartawan dalam sidang akhbar dengan menggunakan rosrum rasmi White House. Dia mengeluarkan son of the beast. Son of the beast adalah kata-kata makian yang tak sepatutnya datang kepada seorang presiden. Amerika akan menggunakan kepada dunia cara untuk menghalalkan campur tangannya dengan mengatakan bahawa pada tahun 2008, Ukraine ni, saudara kena faham dulu, Rusia ni dulu USSR, United States of Soviet Union. Sebuah kesatuan komunis yang memiliki banyak negara. Apabila USSR jatuh pada tahun 1987,
87 ni, nama presiden dia Mikhail Gorbachev. Dia adalah presiden komunis terakhir. Dia jatuh. Bila jatuh, naiklah presiden demokrasi yang pertama bernama Boris Yeltsin. Boris Yeltsin naik dan negara-negara yang berada di bawah jajahan Rusia. Rusia ni dia mula menjajah orang pada dua fasa. Pertama, jajahan berlaku kerana begini. Saya back balik. Rusia ni adalah sebuah negara monarki. Dipimpin oleh King Romanov. King Romanov bila dia pimpin pada zaman yang saudara dengar lagu Rasputin tu. King Romanov yang terakhir ni adalah pada era Rasputin. Seorang raja yang sangat lemah. Mempunyai isteri yang sangat percaya kepada pawang dan bomoh. Mempunyai anak yang mempunyai penyakit. Sekarang ni kalau kita sebut penyakit tu lebih kepada penyakit yang darah thalassemia. Anak dia. Tapi datangnya Rasputin, seorang bomoh yang dipercayai mempunyai kuasa mistik, dengan mengatakan anak dia ni adalah mempunyai penyakit yang harus dirawat dengan menggunakan kuasa mistik. Rasputin ni masuk ke dalam istana dan kemudian menjadi peracun yang sangat besar. Apabila tahun yang sama, rakyat Rusia ni menjadi miskin. Hasil peladangan dan juga hasil pertanian menjadi rendah dan cukai yang dikenakan sangat tinggi. Maka pada waktu tu tumbuhlah dua orang lelaki, iaitu Lenin dan Stalin. Yang tu saudara tengok pada bendera komunis tu, dia ada pisau sabit dengan parang tu kan. Itu menandakan kaum buruh telah bangun, bangkit dan mengguling raja. Maka King Romanov dan satu keluarga dia ditembak mati di tingkat bawah rumah dia. Sebagai tanda menghapuskan langsung semua keturunan King Romanov kerana Rusia akan beralih dari sebuah kerajaan monarki kepada sebuah kerajaan komunis. Bila 1917, Rusia ni jadi sebuah kerajaan komunis. Negara-negara yang pernah berada di bawah Empire King Romanov tu diisytiharkan sebagai automatik berada di bawah Empire komunis. Automatik. Berada di bawah Empire komunis. Pada waktu tu kedudukan Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan dan juga Azerbaijan, 5 negara Islam ni tak menentu. Kedudukan Georgia, Latvia, Armenia, negara-negara jajahan yang beragama Kristian Ortodok juga tidak menentu. Tapi bila berlaku Perang Dunia Kedua, berlaku perebutan tanah yang sangat besar oleh negara-negara pro-Amerika dan Blok Barat dan Rusia sebagai negara komunis, maka Rusia mengesahkan bahawa siapa saja wilayah yang dulunya tak jelas, dia berada, kan lepas dia ambil alih daripada Empire Raja kepada Empire Komunis, negara-negara ni tak tahu kita ni masih tertakluk tak di bawah piagam zaman King Romanov. Tetapi tahun 41-45 bila tamat je perang, kesemua negara-negara ni automatik diisytiharkan oleh Rusia sebagai wilayah jajahannya. Jadi ada 5 lah negara Islam yang kena. Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, lepas tu Turkmenistan dan Azerbaijan. Manakala negara bukan Islam yang kena pula di bawah Kristian Ortodok ni Armenia, Latvia dan Georgia. Mereka ni berada dalam jajahan dia. Apabila jatuh kerajaan komunis pada tahun 1987, tak panjang usia kerajaan komunis ni, 70 tahun je. 1917, 1987 dia collapse. Maka akhirnya dia tak boleh mempertahankan empire-nya. Maka pada 1991 hingga 1994, 3 tahun tu, Rusia telah menghantar fax memerdekakan negara-negara jajahan dia. Yang antara yang merdeka itulah yang wujud 5 negara Islam ni balik ni. Yang kita tahu Kazakh semua ni, dan wujud juga 3 negara Ortodok Kristian, iaitu Georgia, Latvia dan juga Armenia. Pada tahun 2006, berarti dia dah merdeka 1994, masuk tahun 2006. Negara-negara jajahan yang merdeka di bawah jajahan Rusia ni, Rusia pastikan merdeka dengan pemimpin yang memimpin adalah pro-komunis. Jadi presiden-presiden negara-negara Uzbek macam Ali Karimov. Nama Islam tuan-tuan, tapi mentaliti masih komunis. Sebab Rusia memastikan dia memerdekakan negara-negara ni dengan semua ketua-ketua negara bekas jajahan dia adalah pro dia. Jadi presiden-presiden peringkat awal tu pro-Rusia, termasuklah Nur Sultan sekarang ni yang pro kepada Rusia dalam kes di Kazakhstan. Tapi pada tahun 2006, Georgia tak maulah jadi lagi berada di bawah cengkaman Rusia. Kerana Georgia nak maju, dia pergi berkalih dan cuba berkawan dengan kawan-kawan dia di Eropah, iaitu Negara Kesatuan Eropah. Oleh kerana Georgia tak gembira kerana Rusia menempatkan begitu banyak pengintip. Oleh kerana kan dia masih anggap kan, kau bekas jajahan aku, kau bekas. Dia lupa itu bukan jajahan dia. Itu bekas jajahan dia. Maka Rusia telah menghantar pengintip dan pengintip dia berleluasa dalam bumi Georgia. Georgia marah kerana akhirnya kami adalah sebuah tanah air merdeka, sovereign. Maka Georgia halau keluar.
6 orang pengintip Rusia pada tahun 2006. Dia halau keluar je 2008, Rusia telah menyerang dan menduduki Georgia. Dia serang dan dia tawan Georgia itu sebagai kembali menjadi negara jajahan dia. Tapi kemudian dia berundur. Maka itulah Eropah sampai sekarang tak percaya dia tak akan serang Ukraine. Kerana hal yang sama pernah dia lakukan selepas dia memerdekakan negara itu, dia cuba menjajah semula. Kerana begini tuan-tuan, kerana bila datang saja Putin sebagai presiden, Putin memiliki mentaliti Rusia lama. Dia adalah produk komunis. Kerana pada era USSR, dia adalah ejen KGB. Dia masih lagi ada mentaliti komunis walaupun dia dipilih dalam sistem demokrasi. Maka orang percaya ada keinginan dia untuk meluaskan kembali empayar Rusia ketika Rusia mampu. Dulu jatuh sebab komunis, tapi sekarang di bawah Rusia demokrasi dengan ideologi yang masih lagi tidak sedemokrasi negara-negara Amerika dan Sekutu Barat. Dia ada intention. Maka itulah saya beritahu pada saudara kata konflik yang sedang berlaku sekarang adalah kerana ada seekor singa buas yang bernama Boris, yang bernama tinggalan warisan komunis lama muncul dan dia menjadi monster secara diam. Dia nak meluaskan semula. Dan ada seorang tua yang menjadi Presiden Amerika Syarikat yang pada awalnya tidak mahu terbabit dengan perang. Kerana dia tahu bahawa kos untuk berperang adalah tinggi. Tetapi Presiden Amerika yang datang daripada warisan old and dangerous ni, yang percaya bahawa dengan menyeret Amerika masuk dalam momokkan perang, dia dapat melupakan rakyat daripada kesakitan ekonomi. Dia hantar. Tapi saya tak fikir ini adalah perang antara drama dua presiden. Pushkin mahu meniupkan semangat Russian, nasionalis Rusia untuk terus kekal menyokong dia ketika dia pun taklah begitu popular sekarang. Dengan menjadikan perang dengan Ukraine sebagai perang yang akan mengheret rakyat untuk menyokongnya. Begitu juga berlaku kepada Joe Biden, old and dangerous ni. Dia menggunakan campur tangan di Ukraine untuk membolehkan sokongan rakyat Amerika tertumpu kepada perang pada Rusia. Tetapi lupa kepada kelaparan dan juga kemiskinan yang mula akan melanda Amerika akibat kadar inflasi yang sangat tinggi. Itu jawapan saya secara geopolitik dari pendiam peribadi saya.